Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, dah lama dah kita tak buat video. Ini Allah bagi masa untuk kita buat video. Jadi hari ni saya nak cerita sikit tentang khurafat. Jadi hampa tahu tak apa sebenarnya maksud khurafat? Pernah satu ketika masa Rasulullah SAW sedang bercerita tentang satu benda yang ajib lah dengan para isteri dia. Selepas pada isyak, Rasulullah cerita satu benda yang ajib, satu benda yang menakjubkan lah, kan? Ceritalah, dia tak ceritalah dalam hadis tu, dia tak beritahu apa yang Rasulullah cerita tu. Cuma dia abang dalam hadis tu Rasulullah cerita satu benda yang menakjubkan, sehingga kan isteri-isteri baginda ada sebut cerita ni adalah cerita khurafat. Cerita ni adalah cerita khurafat. Isteri-isteri Rasulullah ada sebut cerita tu cerita khurafat. Jadi bila Rasulullah SAW dengar apa yang Rasulullah SAW abang Rasulullah SAW kata, kamu tahu tak apa sebenarnya khurafat tu? Siapa khurafat tu? Mai pada mana khurafat tu? Jadi Rasulullah pun buka cerita lah, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan khurafat. Sebenarnya khurafat ni adalah seorang manusia. Nama dia khurafat, dia berasal daripada Yaman. Ni Rasulullah SAW sendiri cerita dekat isteri dia. Khurafat ni adalah seorang manusia yang berasal daripada Yaman. Dan khurafat ni dia dicolek oleh jin. Dicolek oleh jin. Dia dicolek oleh jin lama. Dia masuk dalam alam jin lama. Dia duduk dalam alam jin kan, lama lah. Dia kena colek. Lepas dalam berapa lama ketika tu, jin hantar dia balik dekat dunia ni, dekat alam manusia ni lah. Bila jin hantar dekat alam manusia, dia jumpa dengan orang-orang sekeliling dia, kawan-kawan dia, ke perkenalan-kenalan dan semua. Dia cerita, dia kata aku ni dulu kena colek dengan jin. Dia cerita, dia nampak lah dalam alam jin. Dia cerita lah, tapi dia tak cerita lah hadis ni. Rasulullah tak cerita lah hadis ni, apa yang dia nampak dalam alam jin tu. Tapi benda ni yang dia ceritakan, apa yang dia nampak dalam alam jin, apa yang dia lalui masa dia duduk dalam alam jin. Jadi bila dia cerita dekat manusia lain, mereka tak pernah masuk alam jin. Jadi mereka rasa macam benda tu pelik lah. Betul tak? Macam kita lah, orang cerita dekat kita, dia pernah nampak benda yang kita tak nampak. Jadi kita akan rasa macam mana? Dia ni betul tak betul ni, mohon aku ni. Kita rasa macam benda tu khurafat lah. Asalnya khurafat macam pada sini lah. Jadi bila khurafat ni, si khurafat ni dia cerita dekat kawan-kawan dia tentang benda-benda yang pelik-pelik ni. Jadi kawan-kawan dia pun kata, ni cerita khurafat ni. Dia kata, apa, kawan-kawan dia kata ni cerita tipu, cerita daripada khurafat. Jadi bila ada orang lain yang cerita pasal cerita yang benda-benda yang apa panggil tak masuk akal pada zaman tu lah, zaman khurafat tu, mereka akan kata dekat orang yang cerita dekat benda yang tak masuk akal ni, cerita tentang benda tak masuk akal ni, mereka akan kata dekat orang tu, hang ni cerita macam cerita khurafat. Cerita khurafat, cerita tadi tu lah, kan, mention nama dia. Sampai dekat kita pun guna perkataan khurafat sebagai cerita-cerita yang macam cerita-cerita yang tak masuk akal lah, kan? Betul tak? Ni yang Rasulullah SAW sendiri cerita alam jin. Jadi betul tak ada alam jin tu? Ya, alam jin tu wujud, alam jin tu memang ada. Saya ada seorang kenalan yang saya tak berapa rapat lah, tapi saya kenal. Dia pernah cerita tentang hidup dia, macam mana dia boleh masuk alam jin, dia boleh masuk keluar alam jin macam tu je. Dia pernah pergi dekat Bukit Qaf, jin bawa dia pergi dekat Bukit Qaf. Benda ni kalau saya cerita dekat tuan-tuan, mungkin tak akan masuk akal kita. Kita rasa macam betul ke apa yang dia cerita ni? Ya, dia tu saya berani kata dia tu orang yang cakap benar lah, sebab dia asalnya dulu dia orang yang alam jin.
Dia belajar dengan Tok Sami yang duduk di Bukit Mertajam. Dia beritahu satu rahsia tau. Dia kata dekat kuil-kuil ni ada depa letak Quran dekat dalam kuil tu. Quran. Untuk apa? Untuk depa kata tak mau bagi kena sambak petir, tak mau bagi kena bala. Jadi Tok Sami tu letak Quran. Ni dia nampak sendirilah masa dia tengah belajar tuntut ilmu jin dekat seorang Tok Sami dekat Bukit Mertajam tu. Ilmu dia power. Dia ni nak kata bukanlah dalam segi ilmu jin dia tu, dia antara ilmu jin yang power lah. Jin yang power yang duduk dekat dia, jin yang kuat, bukan jin yang biasa-biasa macam kita duk jumpa ni, bukan. Jin yang duduk dekat dia jin yang hebat-hebat. Jin yang kuat-kuat. Macam dia beritahu kan, kalau kat satu tempat tu, ni ilmu dia, ilmu yang dia dapat, ilmu jin yang dia dapat ni, kalau kat satu tempat tu ada lubang walaupun sebesar jarum sekalipun, dia boleh masuk dalam rumah tu. Rumah ke tempat apa mana yang tempat yang tertutup, tempat tu tertutup semua, tapi kalau lah ada kat tempat tu ada lubang walaupun sebesar jarum, dia boleh masuk, dia boleh ada dalam tu. Dan satu lagi kelebihan dia, kelebihan jin dia adalah kan, dia boleh ambil daun jadi duit. Dia petik daun tu jadi duit, dia boleh bayar. Tapi dia kata apa? Dia cuma boleh guna trik tu untuk kedai-kedai yang tak bayar zakat sahaja. Ni dia cerita sendiri. Tapi setelah dia jumpa dengan seorang murabbi, seorang guru yang mendidik dia, mendidik jiwa dia untuk kenal Tuhan, dia tinggal semua benda yang dia ada tu, semua kelebihan-kelebihan kejinan yang ada kat diri dia tu, dia tinggal habis. Kalau kita nak tinggal tak? Kalau ikut nafsu saya yang bodoh yang tak terpakai ni kan, susah nak tinggal bila kita dah ada kelebihan yang macam tu. Kelebihan yang orang kata apa, hebat lah, boleh tembus-tembus dinding, boleh tukar daun jadi duit. Tak berasa hebat lah kelebihan yang macam tu. Susah kalau kita dengan ikut nafsu kita ni, susah kita nak tinggal. Tapi dengan kehebatan keyakinan dia dengan Tuhan, dengan Rasulullah, dengan murabbi dia, dengan guru yang bimbing dia, dia sanggup tinggalkan apa yang dia dapat tu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk cari Tuhan. Dia tinggal. Cerita dia panjang lah, macam mana dia boleh jumpa guru tu, macam mana dia boleh kenal jin-jin tak bagi dia pi. Jin tu sampai marah dia untuk nak bagi dia pi. Tapi kalau saya cerita benda ni tak masuk akal. Tapi dia dah meninggal, alhamdulillah, rahmat Tuhan untuk dia. Semua ni rahmat Tuhan, untuk kita jumpa murabbi untuk bimbing kita. Akhir zaman ni carilah murabbi untuk bimbing kita, untuk guide kita, untuk latih hati kita supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita tak tersesat dalam dunia kejinan, dunia nafsu kita. Semua ni hanyalah tipu daya. Wallahu a'lam.